Assalamualaikum para pelajar. Hari ini kita akan sambung dengan bab 2 lagi, tapi kita akan masuk dengan subtopik yang seterusnya. Topik yang kita bakal pelajari pada hari ini adalah terbahagi kepada 3 topik, iaitu yang pertama, menjelaskan kemahiran dalam pengurusan dan kepentingannya, yang kedua, menjelaskan 3 peringkat pengurusan, dan yang ketiga, menghubungkaitkan di antara kemahiran pengurusan ini dengan peringkat pengurusan yang memerlukan kemahiran tersebut. Baiklah para pelajar, mari kita lihat subtopik yang pertama, iaitu kemahiran pengurusan dan kepentingannya. Terdapat 5 kemahiran kepengurusan yang perlu diketahui oleh seseorang pengurus ataupun perlu dimiliki oleh seseorang pengurus. Kemahiran pengurusan yang pertama adalah kemahiran konseptual. Kemahiran konseptual adalah kemahiran untuk melihat masa depan dan juga arah tuju organisasi. Kepentingannya supaya pengurus mampu menganalisis persekitaran perniagaan dan juga menentukan arah tuju. Kemahiran yang kedua adalah kemahiran antara perorangan, iaitu interpersonal. Kemahiran interpersonal bermaksud kemampuan untuk berinteraksi, berkomunikasi, mempengaruhi dan juga menjalin hubungan baik dengan orang lain. Pentingnya adalah supaya pengurus dapat memberi motivasi dan juga mempengaruhi pekerja. Kemahiran yang ketiga adalah kemahiran teknikal. Kemahiran teknikal merupakan kepakaran yang perlu dimiliki oleh seseorang pengurus dari segi mengguna, mengendali dan juga mengetahui serta memahami teknik dan juga tata cara penggunaan mesin dan juga teknologi. Kepentingannya adalah supaya teknologi dapat digunakan dengan baik serta dapat diajarkan kepada pekerja. Kemahiran yang keempat adalah kemahiran pengurusan masa. Kemahiran pengurusan masa merujuk kepada kemampuan pengurus untuk menyusun dan juga membuat jadual kerja mengikut keutamaan. Apa yang perlu didahulukan dahulu. Pentingnya adalah supaya perancangan jangka panjang dapat dikenalpasti dan juga diperuntukkan masa yang diperlukan supaya tidak melebihi jadual yang ditetapkan. Kemahiran yang terakhir adalah kemahiran membuat keputusan. Kemahiran membuat keputusan bermaksud keupayaan untuk memutuskan sesuatu pilihan yang terbaik. Pentingnya adalah supaya risiko dalam perniagaan dapat dikurangkan, contohnya risiko kerugian. Mari kita lihat kepada subtopik yang kedua, iaitu peringkat pengurusan. Terdapat 3 peringkat pengurusan, iaitu yang pertama, peringkat pengurusan atasan. Pengurusan atasan sebenarnya bertanggungjawab ke atas organisasi secara menyeluruh. Mereka menetapkan perancangan jangka panjang ataupun strategi. Mereka menetapkan visi, misi, objektif dan juga matlamat. Contoh jawatan yang terdapat dalam bahagian ini adalah seperti pengarah urusan dan juga ketua pegawai eksekutif. Peringkat pengurusan yang kedua pula ialah peringkat pengurusan pertengahan. Mereka bertanggungjawab melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan oleh peringkat pengurusan atasan. Mereka bertanggungjawab sebagai pelaksana. Mereka membuat perancangan jangka sederhana ataupun taktikal. Contoh jawatan yang terdapat dalam bahagian ini adalah ketua jabatan, pengurus dan juga penolong pengurus. Kita lihat pula pada peringkat pengurusan yang ketiga, iaitu peringkat pengurusan bawahan. Mereka bertanggungjawab untuk menyelia pekerja secara lebih detail. Mereka menumpukan kepada perancangan jangka pendek ataupun operasi. Contoh jawatan yang ada adalah seperti penyelia ataupun supervisor ataupun ketua kerani. Mari kita lihat pula kepada subtopik yang ketiga, iaitu hubung kait di antara 5 kemahiran pengurusan dengan 3 peringkat pengurusan yang telah kita ceritakan tadi. Baiklah, di sini kita akan lihat kepada sejauh manakah keperluan kemahiran yang diperlukan oleh 3 peringkat pengurusan ini terhadap 5 kemahiran pengurusan yang telah disebutkan. Okey, dari segi kemahiran konseptual, pengurus atasan perlu mempunyai kemahiran konseptual kerana mereka terlibat dalam penentuan arah tuju, manakala peringkat pertengahan hanya melaksanakan kemahiran konseptual tersebut. Dan peringkat bawahan pula tidak terlibat langsung dalam pembuatan perancangan. Dari segi kemahiran antara perorangan pula, ketiga-tiga peringkat pengurusan ini sangat memerlukan kemahiran antara perorangan kerana peringkat atasan perlu berkomunikasi dengan
pengurus pertengahan. Pengurus pertengahan pula perlu berkomunikasi dengan pengurus bawahan, manakala pengurus bawahan perlu berinteraksi dengan pekerja bagi mengujuk pekerja untuk melaksanakan perancangan yang telah dilaksanakan oleh peringkat atasan. Dari segi kemahiran teknikal pula, peringkat atasan kurang memerlukan kemahiran teknikal, manakala peringkat pertengahan pula hanya perlu memerlukan sedikit sahaja kemahiran teknikal kerana perlu mengajar pengurus bawahan. Manakala pengurus bawahan paling memerlukan kemahiran teknikal kerana mereka perlu mengajar pekerja untuk memahami teknik dan juga cara penggunaan sesebuah mesin. Untuk peringkat pengurusan kemahiran pengurusan yang keempat iaitu kemahiran pengurusan masa. Ketiga-tiga peringkat pengurusan ini sangat memerlukan kemahiran pengurusan masa, memandangkan setiap peringkat pengurusan perlu menjadualkan kerja yang telah dirancang dan perlu mengikut peruntukan masa yang telah ditetapkan. Untuk kemahiran yang kelima iaitu kemahiran membuat keputusan, peringkat atasan paling memerlukan kemahiran membuat keputusan kerana beliau perlu menentukan memilih apa yang perlu dilakukan dalam organisasi yang telah ditadbir. Manakala pertengahan hanya memerlukan sedikit dan bawahan pula perlu mengikut arahan daripada ataupun keputusan daripada peringkat atasan dan pertengahan. Refleksinya pada hari ini adalah kita telah mempelajari 3 jenis topik, iaitu yang pertama 5 jenis kemahiran pengurusan iaitu konseptual, interpersonal, teknikal, pengurusan masa dan juga membuat keputusan. Dan juga topik yang kedua kita mempelajari 3 peringkat pengurusan iaitu atasan, pertengahan dan juga bawahan. Dan yang ketiga kita melihat hubung kait antara kedua-duanya. Dan yang terakhir, saya memberikan satu tugasan kepada semua pelajar yang akan saya hantar linknya melalui aplikasi WhatsApp. Dan saya hendak kamu jawab dan juga kemudian screenshot dan hantar markah secara personal ke WhatsApp saya.